Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Naila Huda dalam Awani Pagi. Kita seperti biasa nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Ini berita yang sangat panas apabila kita dengar mengenai bagaimana isu katal daging import yang menggunakan label halal palsu. Dari mana ini keterangan daripada SPRM sendiri, SPRM akan buka kertas siasatan isu katal daging import guna label halal palsu, dan laporannya anda boleh saksikan di paparan skrin anda sekarang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor telah membuka satu kertas siasatan berhubung isu penyeludupan daging import atau katal daging import seperti yang tular di media baru-baru ini, dan menurut sumber SPRM, siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 16 dan Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, di mana katanya fokus siasatan ialah terhadap isu pemalsuan borang kastam K1 iaitu pengisytiharan barangan import serta amalan rasuah dalam kalangan agensi terlibat. Jadi SPRM juga telah pun menjalankan kerjasama dengan beberapa agensi kementerian yang lain seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan juga Pemeriksaan Malaysia, Makis dan juga Kastam telah pun diperolehi. Itu kita melihat kepada isu katal daging import yang guna label halal palsu ni, Nala. Dalam masa yang sama, kita juga nak lihat apa reaksi daripada Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi yang katanya semalam pemegang permit import ataupun AP, lesen AP itu yang terbukti bersekongkol dengan kartel daging import haram akan dikenakan tindakan tegas termasuk digantung lesen. Dan buat masa ini katanya siasatan berhubung kartel daging import haram itu termasuk sekiranya terdapat pemegang AP dan juga penjawat awam terlibat sedang dijalankan oleh pihak berwajib. Katanya biar siasatan dibuat dahulu dan apabila selesai, tindakan selanjutnya akan diambil, dan ini termasuk menggantung AP sekiranya terbukti bersalah. Dan ini selepas beberapa media melaporkan tentang sindiket tersebut seperti yang kita lihat pada muka depan akhbar tempatan New Straits Times. Neither beef nor halal. Ini yang laporan eksklusif dibawakan oleh New Straits Times. Sebelum ini yang dilaporkan adalah bahagian pertama. Ini bahagian kedua laporan eksklusif menceritakan tentang daging kangaroo dan daging kuda yang dijual kerana didapati lebih murah. Itu antara perkara yang didedahkan oleh seorang sumber kepada New Straits Times, dan juga mendedahkan tentang jumlah wang yang diterima, wang rasuah yang diterima oleh penjawat awam yang dikatakan menerima sekitar RM150 hingga RM3,000. Itu jumlah yang diterima oleh pejabat awam ini untuk meluluskan sama ada AP ataupun memberi kebenaran untuk mengimport daging ini dengan mendapat label halal. Satu isu yang mendapat perhatian baru-baru ini. Dan sebelum ini media melaporkan katal mendalangi penyeludupan daging import dari negara sumber tidak sah termasuk diragui dari segi status halalnya dan juga di kualitinya sendiri, yang dipercayai membeli beberapa kaki tangan kerajaan termasuk pegawai agensi tertentu bagi melepasi pemeriksaan di pintu masuk negara. Dan sebelum ini juga sebuah gudang daging sejuk beku di Taman Perindustrian Senai Johor diserbu pihak berkuasa hasil risikan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan juga Pemeriksaan Malaysia Makis kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan daging sejuk beku. Dan sebelum ini juga kita tahu nama syarikat itu masih lagi belum kita ketahui, masih lagi belum didedahkan, kerana apabila ia didedahkan, ia sedikit sebanyak akan mengganggu kepada siasatan dan sebagainya. Namun apabila ia didakwa kemudian, nama syarikat itu akan didedahkan oleh kerajaan. Itu melihat kepada bagaimana kita ingin melihat sama ada company ataupun syarikat itu sebenarnya status yang dibekalkan oleh syarikat itu ada halal ataupun tidak dari segi pengeluaran daging dan sebagainya. Ya, ini pastinya mencetuskan pelbagai persoalan seperti mana kita saksikan di media sosial. Ramai yang mengungkit semula, timbulkan semula kepentingan, keutamaan untuk kita membantras isu rasuah dalam negara. Bukan sahaja rasuah pada tahap politik, tahap kepimpinan, tetapi kita lihat ini ada impaknya kepada makanan kita sendiri. Sampai bila kita nak membiarkan gejala rasuah dalam negara ini sehinggakan menjejaskan kualiti kesihatan, keselamatan makanan kita sendiri. Jadi sangat penting untuk kita terus ikuti laporan ini dan apa hasil siasatan pihak berkuasa terhadap sindiket isu daging halal ini. Dan dalam masa yang sama kita bercakap tentang isu rasuah, pastinya kita juga nak melihat kepada kes yang juga mendapat perhatian semalam apabila bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Anand Tengku Mansor ataupun Kunan
disabitkan bersalah atas pertuduhan menerima untuk dirinya wang berjumlah 2 juta ringgit daripada ahli perniagaan Tan Sri Chai King Kong. Dan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan ketika menyampaikan keputusan berkata pihak pembelaan yang diketuai Datuk Tan Hock Chuan gagal menimbulkan keraguan yang munasabah atas pertuduhan itu. Dan susulan itu, beliau menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda 2 juta ringgit ke atas ahli Parlimen Putrajaya itu. Dan Hakim turut membenarkan penangguhan hukuman bagi pihak pembelaan memfalkan rayuan di peringkat seterusnya. Seperti mana kita saksikan kes-kes rasuah yang berprofil tinggi sebelum ini juga telah pun dijatuhkan kesalahan, tetapi selepas itu ada proses rayuannya juga. Dan sangat menarik untuk kita lihat dalam ringkasan penghakimannya dengan jumlah denda yang dikenakan sebanyak 2 juta ringgit itu katanya tidak boleh kurang daripada 2 juta apa yang dikatakan oleh Hakim, kerana sebelum ini Kunan kata 2 juta itu sebagai wang pocket money sahaja. Itu jumlah yang mungkin agak sedikit bagi beliau. Jadi perlu kenakan denda sekurang-kurangnya 2 juta ringgit. Dan kata antara faktor juga hukuman yang dikenakan itu tiada bukti kukuh yang menyokong alasan Kunan bahawa beliau menerima wang itu bagi pihak Ibu Pejabat UMNO dan wang itu digunakan bagi membiayai pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Dan apa yang dikatakan juga, resit tersebut agak meragukan. Telah meneliti resit ini dengan penuh teliti apabila melihat ia seperti resit yang baharu. Sangat luar biasa, sedangkan ia didakwa dikeluarkan 4 tahun lepas dan disimpan dalam beg duit Tan Sri Chai. Tetapi apabila lihat bukti, evidence resit tersebut masih lagi pada keadaan yang sangat baru. Dan kalau kita lihat kepada isu rasuah dalam kalangan penjawat awam, dalam kalangan ahli politik ini, dan sebagai ahli politik kita perlulah menunjukkan satu contoh yang baik untuk kita memperkasakan lagi mungkin nilai integriti dan juga bagi kita memastikan masa depan negara dapat kita perkasakan dan juga dapat kita buang habis-habisan budaya rasuah ini. Dan pemimpin sebenarnya yang mungkin mereka ni dibayar gaji untuk menguatkuasakan undang-undang dan sebagainya, tapi amatlah hampa bagi kita apabila mendengar pemimpin-pemimpin kita sendiri yang terlibat dalam rasuah ini, terutamanya ia melibatkan kepada isu kepada penjawat awam ini sendiri. Mereka ni diberikan tanggungjawab untuk menegakkan kebenaran dan sebagainya, tapi mereka juga yang ambil rasuah. Ini perkara yang perlu kita lihat bagaimana kita ingin memperkasakan dari segi sudut integriti dan sebagainya. Ya, itu juga apa yang dipaparkan pada muka depan tempatan seperti Berita Harian dan The Star menceritakan tentang kes ini yang pastinya mencuri perhatian seluruh rakyat. Kita lihat perdebatan di media sosial juga ada yang mungkin menyamakan kes ini dengan kes-kes rasuah berprofil tinggi, membabitkan pemimpin negara yang lain juga. Dalam masa yang sama, bukan sahaja kes ini membabitkan masa depan beliau sebagai ahli politik, pastinya sebagai ahli parlimen, itu juga menjadi tanda tanya selepas ini bagaimana beliau akan terus berada di Dewan Rakyat sebagai ahli parlimen sekiranya dijatuhkan kesalahan, tetapi beliau masih lagi dibenarkan proses rayuan itu. Selepas ini kita akan terus ikuti perkembangannya. Baik, kita nak ke perkembangan seterusnya, melihat juga kepada isu politik di negara air kita, di tanah air kita, dan di mana pendaftaran masih belum diluluskan. Parti Muda akan mengheret JPPM ke mahkamah. Ikatan Demokratik Malaysia ataupun Muda mempertimbangkan tindakan undang-undang pada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM kerana masih tidak meluluskan pendaftaran mereka yang dimohon 3 bulan lalu. Dan parti yang telah pun diasaskan oleh bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman itu turut melantik bekas Peguam Negara Tommy Thomas dan bekas Presiden Badan Peguam Malaysia Ambiga untuk menangani isu berkenaan. Dan proses pendaftaran muda sebagai sebuah parti politik yang sah telah pun bermula sejak daripada 17 September 2020. Namun apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq, sehingga 21 Disember iaitu sehingga semalam, Barisan Penaja Muda masih belum menerima apa-apa perkembangan terkini berkenaan pendaftaran muda itu. Ya, pastinya kita akan terus ikuti apa penjelasan yang diberikan pihak JPPM. Katanya beliau juga membandingkan pendaftaran muda ini dengan pendaftaran Perikatan Nasional. Katanya hanya mengambil masa selama 3 hari sahaja di bawah kerajaan
hari ini. Dan manakala pada era Kerajaan Lama Barisan Nasional, pendaftaran Parti Pribumi Bersatu ataupun Bersatu mengambil masa selama 30 hari. Dan baru-baru ini, pejuang turut ada membawa isu kelewatan meluluskan pendaftaran parti mereka ke mahkamah. Dan kita berharap isu pendaftaran parti ini tidak ada sebarang kepentingan ataupun motif politik di sebalik isu berkenaan. Tetapi apa-apa pun kita tahu telah pun diheret ke mahkamah isu tersebut, dan kita akan terus ikuti apa penjelasan yang diberikan dengan kelewatan pendaftaran ini. Selain itu, sebelum kita berhenti seketika, ini juga satu berita yang mencuri perhatian baru-baru ini berhubung dengan isu agama, isu perkahwinan seorang rakyat Malaysia beragama Islam yang berkahwin dengan seorang pemain hoki India baru-baru ini yang mendapat perhatian pihak pemimpin dan pihak kerajaan. Satu yang saya kira agak peribadi. Semua pihak dinasihatkan untuk bersabar dan menunggu penjelasan pihak berkuasa berhubung isu tersebut. Itu penjelasan yang diberikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri. Katanya tindakan mempolitikkan isu sensitiviti agama adalah perbuatan yang tidak matang, malah tidak menguntungkan agama. Islam menuntut umatnya untuk mengesahkan sesuatu maklumat yang diperoleh sebelum sebarang pandangan dan tanggapan yang dibuat. Tangkap layar ataupun screenshot, rakaman video atau hantaran posting di media sosial adalah maklumat sekunder, secondary dan tertiar yang ada kemungkinan sahih atau tidak. Dalam hal ini, wanita berkenaan serta ahli keluarganya jauh lebih mengetahui situasi sebenar apa yang berlaku termasuk perkara terkait dengan status agamanya dan pasangannya. Ini melihat kepada perkahwinan tersebut yang mendapat perhatian apabila seorang wanita Islam Melayu yang dilaporkan berkahwin dengan seorang pemain hoki India baru-baru ini, yang saya kira perkahwinan dan hubungan antara dua orang itu sesuatu yang agak peribadi, yang personal, tetapi telah pun mendapat perhatian semua orang dan pastinya kerajaan juga. Sesuatu isu yang juga pastinya akan dipolitikkan. Kita tahu isu-isu perkauman dalam negara ini bagaimana, dan kita berharap isu ini kita biarkan sahaja pada pihak pasangan tersebut untuk menjelaskan situasi mereka pada pihak keluarga, dan kita harap juga ini meletakkan satu presiden supaya kita lihat kita tahu isu berhubung dengan agama dan kaum dalam perkahwinan itu satu yang agak sensitif, tetapi kita perlu berpastikan di sini tidak ada pihak-pihak yang mempolitikkan isu tersebut. Dan satu lagi penjelasan daripada Menteri Agama sendiri, iaitu melihat perkahwinan antara pasangan Muslim dengan bukan Muslim adalah tidak dibenarkan berdasarkan Seksyen 10 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003. Dan jelasnya pasangan bukan Muslim perlu masuk Islam terlebih dahulu sebelum berkahwin dengan pasangan yang Muslim. Apa yang dijelaskan oleh beliau lagi, bagi perkahwinan Muslim yang dibuat di luar negara, permohonan perkahwinan tersebut hendaklah dikemukakan kepada pendaftar perkahwinan, penceraian dan juga rujuk di Kedutaan Suruhanjaya Tinggi dan juga pejabat konsul Malaysia di negara tersebut. Dan satu lagi undang-undang yang baru dikuatkuasakan di India sebagai contohnya, di mana India meluluskan undang-undang baru melarang penukaran agama pasangan beragama Islam dan Hindu selepas berkahwin walaupun mendapat kritikan pelbagai pihak. Dan di mana ini laporannya 3 hari lalu kita tunjukkan, iaitu undang-undang ini bertujuan untuk menghalang jihad cinta. Didakwa dilakukan lelaki beragama Islam yang menjalin hubungan cinta dan juga mengahwini wanita beragama Hindu, kemudian memaksa mereka menukar agama. Itu kita melihat perkembangan di India. Jadi mungkin ada perbezaan dan juga percanggahan dari segi undang-undang di situ, Nela. Ya, banyak lagi laporan yang kami nak bawakan di Awani Pagi jam ini, tapi kita akan berinteraksi seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami ceritakan sedikit tentang isu-isu rasuah, isu politik dalam negara, tapi apa yang pentingnya pada tahap masyarakat, kita masih lagi perlu mengutamakan perang terhadap COVID-19, yang mana semalam kita mencecah angka yang agak tinggi, 2018 kes baru yang dilaporkan, dengan di Selangor sahaja sebanyak 1,204 kes. Ini kes harian ketiga tertinggi bagi negara kita, dan ini telah menjadikan kes keseluruhan COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 95,000. Kita
semakin hampir dengan kes 100,000 kes secara keseluruhannya sejak pandemik ini mula melanda negara pada Februari lalu, dan kata Ketua Pengarah Kesihatan daripada jumlah baharu semalam terdapat 7 kes import dengan kes aktif ketika ini adalah sebanyak 16,496 kes. Dan kita lihat Selangor mencatatkan kes tertinggi dengan 1,204 kes, diikuti Johor 278 kes dan Sabah sebanyak 247 kes. Dan kes kematian terbaru pula kita lihat ada 1 kes kematian melibatkan bukan warga negara di Hospital Tuaran. Jadi di sini kita lihat Selangor telah pun mendahului kes tertinggi negara, dengan Sabah pula semakin lama semakin banyak mencatatkan penurunan. Kita tahu Sabah ini antara pusat penularan kes positif COVID-19, tetapi Selangor kini menjadi pusat tumpuan dengan banyak program saringan COVID-19 yang dijalankan terhadap pekerja-pekerja, terutamanya di tempat pekerja yang paling tinggi berisiko, tempat binaan, kilang-kilang dan sebagainya. Kita tahu antara kluster terbesar sebelum ini, kluster teratai, sudah pun lebih 5,000 kes. Itu juga membabitkan tempat kerja iaitu di kilang Tok Belam di Kelang. Dan kalau kita melihat kepada jumlah kumulatif kes di negara kita lebih daripada 95,000, saya kira kalau kita mengekalkan 4 digit kes kita setiap hari, hujung minggu ni kita bakal saksikan kita mencapai 100,000. Dan di mana statistik terkini 95,000 ini di negara kita, statistik COVID-19 ini telah pun melepasi China. China pada 86 ataupun 87,000. Jadi semestinya ini satu kebimbangan di mana China sebelum ini merupakan didakwa merupakan tempat penularannya COVID-19 di Wuhan itu, dan mereka nampaknya ketika ini berjaya mengekang daripada penularan jangkitan tempatan dan sebagainya. Namun melihat kepada jumlah kematian mungkin agak masih lagi rendah di negara kita pada tahap iaitu pada 438 individu yang dilaporkan maut disebabkan oleh COVID-19 ini. Dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada perkembangan vaksin, perolehan dan juga akses kepada vaksin COVID-19 di negara kita. Dan beberapa hari lalu Menteri Kesihatan telah pun memaklumkan akan memeterai perjanjian pembelian bersama dengan AstraZeneca, dan AstraZeneca ini merupakan pembelian ataupun perjanjian yang ketiga negara kita bersama dengan pembangun vaksin. Pertama adalah COVAX, kedua adalah Pfizer dan ketiga adalah AstraZeneca ini. Dan di mana ini satu perkembangan melihat kepada vaksin Pfizer sendiri, iaitu KKM telah pun menerima permohonan pendaftaran bersyarat daripada Pfizer, di mana syarikat farmasetikal antarabangsa Pfizer telah pun membuat permohonan pendaftaran bersyarat dengan bahagian regulatory farmasi negara NPRA Kementerian Kesihatan pada 15 Disember lepas bagi penggunaan vaksin COVID-19 yang dihasilkan syarikat itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya kini sedang membuat penilaian bagi vaksin itu dari segi kualiti, keselamatan dan juga keberkesanan produk itu untuk digunakan di Malaysia berdasarkan dokumen yang ditunjukkan. Dan dijangka koresponden dan juga proses libat urus syarikat akan dimulakan pada akhir bulan ini, dan NPRA telah pun mengenalpasti 11 pakar perubatan dalam bidang berkaitan untuk melihat dokumen berkenaan yang telah diserahkan kepada KKM. Dan beliau berkata proses penilaian itu akan mengambil masa 90 hingga 120 hari dengan memberi keutamaan kepada keselamatan dan juga keberkesanan vaksin itu. Dan kalau kita lihat kepada penilaian dan juga proses penilaian ini, mungkin agak sedikit lambat di Malaysia, di mana negara-negara lain telah pun meluluskan peringkat kecemasan dan sebagainya, seperti Singapura kita tahu, di Amerika Syarikat juga telah pun meluluskan, dan ini sekaligus membimbangkan kita. Ada yang menyuarakan kebimbangan, adakah Malaysia mungkin akan terlepas daripada mendapat COVID-19, daripada mendapat vaksin ini dan sebagainya lah. Ya, jadi kita akan menjangkakan proses penilaian ini akan berlangsung dalam masa yang terdekat, dan selepas itu baru saja kita dapat tahu sama ada diluluskan atau tidak penggunaannya di Malaysia. Apa yang kita tahu setakat pagi ini, apa yang diumumkan oleh Kesatuan Eropah EU menjadi kawasan ketiga yang telah pun meluluskan penggunaan vaksin Pfizer. Ini selepas United Kingdom, UK dan Amerika Syarikat telah pun meluluskan vaksin Pfizer itu, dan kita akan juga dapat melihat bakal memulakan program vaksinasi secara besar-besaran di
negara-negara EU, Kesatuan Eropah EU juga akan bermula dijangka selepas Christmas pada hujung minggu ini dan juga pada awal minggu depan akan bermula vaksin ataupun program vaksinasi di EU. Dan kita juga pasti akan melihat vaksin COVID-19 ini di dalam negara sendiri seperti apa yang dikatakan Hafizi Rosli tadi. Apa yang kita telah tahu setakat ini, kita dah ada perjanjian bersama dengan COVAX dan juga dengan Pfizer dan BioNTech, tetapi apa yang dikatakan kerajaan semalam, vaksin AstraZeneca juga bakal menjadi sumber bekalan vaksin ketiga bagi negara kita, dan kita menjangkakan mungkin satu pengumuman ataupun perkongsian daripada Perdana Menteri sendiri pada hari ini berhubung dengan perkembangan apa sebarang update daripada vaksin AstraZeneca. Yang kita tahu, kalau kita nak bandingkan sedikit antara vaksin-vaksin ini, vaksin AstraZeneca sebenarnya sangat bermanfaat kerana ia sebenarnya lebih murah berbanding dengan vaksin lain, dianggarkan sekitar $20 saja. Betul. $20 maaf, itu bagi Pfizer, tetapi bagi vaksin AstraZeneca dijangka lebih murah daripada itu dan juga tidak memerlukan suhu yang begitu ekstrim berbanding dengan suhu Pfizer. Jadi itu pastinya akan memudahkan proses logistik dalam negara. Jadi kita akan terus ikuti perkembangan vaksin ini sepanjang hari ini. Sementara itu kita juga nak lihat perkembangan vaksin di negara jiran, di Singapura, yang semalam juga telah pun menerima penghantaran pertama vaksin COVID-19 iaitu daripada Pfizer dan BioNTech juga menjadi negara pertama di Asia yang telah pun menerima vaksin ini. Dan memetik laporan CNA, penghantaran tersebut diterbangkan menggunakan pesawat Singapore Airlines berlepas dari Brussels pada Ahad dan mendarat di lapangan terbang Changi, Singapura jam 7.36 petang semalam. Dan ketibaan vaksin disambut oleh Menteri Pengangkutan Ong Ye Kung sebelum dipindahkan ke dalam kemudahan rangkaian sejuk. Dan sebelum ini Perdana Menteri mengumumkan pihak berkuasa Singapura telah pun meluluskan vaksin COVID-19 oleh Pfizer dan BioNTech dan menjangka penghantaran pertama itu pada akhir Disember. Dan kita tahu juga pembukaan semula ekonomi fasa ketiga di Singapura dijangka bermula pada 28 Disember. Dan kita lihat Singapura telah pun mendahului penerimaan vaksin ini berbanding Malaysia. Mereka telah pun memeterai perjanjian itu mungkin lebih awal daripada laporan-laporan telah pun dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, oleh United Kingdom berhubung dengan kadar keselamatan dan keberkesanannya. Dan kita juga bakal menyaksikan, kita berharap penghantaran pertama vaksin Pfizer dan BioNTech ini dapat diterima negara mulai awal ataupun suku pertama tahun depan. Dan sebelum ini kita tahu juga Menteri MITI Datuk Seri Azmin Ali telah pun memaklumkan kita akan menerima vaksin paling awal pada Februari 2021. Dan untuk kita melihat kepada di Singapura sebagai contohnya, program vaksinasi di Singapura adalah secara sukarela dan keutamaan akan diberikan kepada mereka yang berisiko tinggi seperti Barisan Harapan, termasuk petugas dan juga pegawai perubatan serta warga emas itu sendiri. Dan itu melihat kepada perkembangan vaksin, mungkin kita masih lagi nak bercakap mengenai COVID-19 dan di mana kita tahu ketika PKPB ini banyak juga kluster-kluster di tempat kerja telah pun tercetus, telah pun meningkatkan lagi jumlah statistik COVID-19 di negara kita. Sebagai contoh, di kluster teratai melibatkan sebuah kilang ataupun beberapa kilang Top Glove di Kelang itu yang jumlah kumulatif jangkitan yang telah pun direkodkan adalah lebih daripada 5,000 inilah. Dan ini satu lagi perkembangan di mana sebuah lagi kilang di sekitar Lembah Kelang iaitu kilang Panasonic telah pun mengesahkan 116 pekerjanya positif COVID-19 dan seramai 116 pekerja di dua kilang Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad di Shah Alam disahkan positif COVID-19 setelah pemeriksaan dilakukan baru-baru ini. Dan dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia pada Isnin, syarikat tersebut menjelaskan pihaknya telah selesai membuat pemeriksaan kira-kira 2,137 kaki tangan dan hanya 116 yang didapati terjejas, dan di mana Pejabat Kesihatan Daerah Petaling menasihatkan Panasonic agar menghentikan operasinya untuk sementara waktu sehinggalah diberitahu lebih lanjut. Ya, selain itu kita juga nak lihat penularan COVID-19 di hospital. Itu juga menjadi satu kebimbangan. Selain tempat kerja, beberapa laporan juga menunjukkan terdapat penularan kes di beberapa hospital, terutamanya di Lembah Kelang. Ini pula di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR di Kelang, yang mana Selangor akan menjalankan saringan terhadap semua petugas di hospital tersebut dalam masa terdekat susulan peningkatan kes positif di kemudahan kesihatan itu. Kata Menteri Besar Selangor, pihaknya dan Jabatan Kesihatan Negeri sedang meneliti mekanisme terbaik untuk tujuan itu, antaranya melaksanakan ujian saringan bersasar
bagi mengurangkan risiko penularan pandemik tersebut di hospital berkenaan. Dan setakat semalam, terdapat 143 kes positif melibatkan 62 kaki tangan kesihatan dan 81 pesakit di hospital tersebut, manakala di Hospital Serdang terdapat 65 kes melibatkan 37 kaki tangan dan 28 pesakit. Sangat membimbangkan apabila terdapat penularan kes di hospital yang dilihat sebagai benteng utama negara memerangi pandemik COVID-19 ini, tetapi malangnya terdapat penularan kes dan kita harap dengan ujian bersasar secara besar-besaran di hospital tersebut dapat pun mengasingkan mereka yang didapati positif supaya hospital ini dapat dibuka dan beroperasi secara biasa dan tiada risikonya kepada pesakit dan juga pastinya kepada frontliners sendiri. Itu adalah laporan yang kami bawakan di astroawani.com dan sepanjang hari ini kami akan memfokuskan kepada usaha kerajaan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 daripada hanya 30% populasi, tetapi kita ingin melebarkan 70% kepada 70% populasi untuk mendapatkan vaksin. Itu yang kami bawakan di Astro Awani dan juga di astroawani.com. Dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.